Bismillah, 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 Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Surat al-Ladin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa alhamdulillah alladhi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Ya Allah, faqihkanlah kami dalam urusan agama dan ilmu yang kami pelajari. Alimkanlah kami ya Allah dalam agama, dalam setiap mutiara ilmu yang kami terokai, yang kami sedang santuni dan pelajari ini ya Allah. Warzuqna fahman nabiyyin, engkau kurniakanlah, rezekikanlah kepada kami kefahaman yang sangat pantas, yang tuntas, yang sangat dalam ya Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ilhamkanlah kepada kami ketaatan, kepatuhan, kebijaksanaan, ketelitian, keakuran, ketaatan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebagaimana engkau ilhamkan kepada malaikat-malaikatmu yang tidak pernah ingkar dan derhaka walau sesaat dan seinci ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari malam ini ilmu yang melurus, bukan yang membengkok. Ilmu yang menjernih, bukan yang mengeruh. Ilmu yang menguat, bukan yang melemah. Ilmu yang menyatu, bukan ilmu yang memecah belah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Muhammad. Terima kasih banyak. Semangat makcik ambil gambar kat belakang tu, baru bagi salam. Dia punya ambil gambar semangat. Bateri mesti full charge kan, semata-mata untuk samanah malam ni. Alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah. Terima kasih yang saya muliakan Sahibul Fadilah, juru acara dan jawatan kuasa Sallallahu Alaihi Muhammad, sahabat saya yang saya malam ni saya mengakulah, saya serahkan kemanisan kepada nama apa Ustaz? Dah nak sangat kan, ambil lah. Saya tak larat di mana dah, saya bagi orang lah. Okay? Saya nak pencen ada dunia kemanisan ni, tak larat. Sebab apa? Sebab sering diganggu oleh isteri orang. Okay. Boleh tahu tu kan? Tak mau jadi mana-mana ni. Bini orang duk kacau. Yang heran, anak dara tak kacau, bini orang duk kacau tu, tak tahan tu. Yang saya muliakan pimpinan Tuan Imam, alhamdulillah. Jawatan kuasa pengurusan pentadbiran, penjagaan, perlindungan, penerus, penyambung, penggerak, pengatur, penyusun, pengimarahan aktiviti Masjid Husain seberang seberang sungai, dari sungai ke Senggara, Palestin akan merdeka. Alhamdulillah. Kali pertama saya sampai Sallallahu Alaihi Muhammad, masjid yang sebelum kita mulakan, sebelum tangan mendayung bahtera, sebelum bahtera dibawa dan dikayuh. Tuan-tuan, insyaAllah sebelum pendayung dikayuh menyusur samudra dengan menaiki ke bahtera, sebelum nakhoda menyusur bahtera
sebelum bicara menyusur kata Sallallahu alaihi Muhammad, saya nak bagi dulu pujian dan kredit kepada pihak masjid. Semalam ni boleh dikatakan maghrib bawah sikit, maghrib seramai Jumaat lah. Boleh lebih kurang. Amin, insya-Allah. Maghrib seramai Jumaat. Tuan-tuan pernah tengok tak? Saya pernah jumpa masjid bukan lagi subuh, solat jenazah seramai Jumaat. Lepas ni kita buat kempen viral baru kan. Setakat subuh seramai Jumaat tu biasa kan. Dia kena buat solat jenazah seramai Jumaat. Terbangkit tu jenazah tu. Sebab ketika dia hidup, dia tak pernah tengok ramai macam ni. Saya pernah jumpa tuan-tuan solat jenazah yang melebihi, bukan seramai, melebihi Jumaat. Pujian dan kredit saya nak berikan kepada pihak masjid Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Katanya pihak sistem sewa sementara. Okey, saya bagi markah. Saya adalah jawatan kuasa panel penilai, jawatan kuasa penilai audio sistem masjid. Jadi saya cek pihak sistem dulu. Yang tu yang pertama. Jadi malam ni saya bagi untuk mikrofon imam, boleh tak bagi markah? Bukan tuan-tuan, kadang-kadang ada jawatan kuasa, ada masjid yang dia tak tahu kekurangan, bukan kelemahan, di mana perlu penambahbaikan. Jadi bila kita share ni, jemaah dengar, jemaah yang ni, oh ya Allah, rupanya saya nak sumbang Ustaz. Saya pernah share tentang penambahbaikan jawatan kuasa PA sistem masjid. Tiba-tiba habis saya sebut tu, habis kuliah, ada hamba Allah tu Ustaz, berapa kita tak cukup kat masjid ni, saya sponsor tukar PA sistem baru. Dahsyat tuan-tuan. Sebab tu saya kadang-kadang saya sebut secara terbuka, sebab nak bagi ruang. Kita tak tahu hamba Allah mana yang kadang-kadang dah lebih bermurah hati. Tapi bagi untuk malam ni, bagi saya okey, memuaskan. Nak kata cemerlang sangat, boleh. Saya bagi markah 8.9/10 per 10. Boleh ha? Untuk markah PA sistem 8.9, cara tinggi tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah dalam kita nak membicara dan membongkar serta menyalongkar sebuah kisah, sebuah sejarah, sebuah sirah, sebuah cerita dan berita yang Allah gambarkan secara nyata dan jelas Sallallahu alaihi Muhammad, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Cerita Isra' ni, saya yakin dan pasti ibu-ibu dan ayah-ayah kali ke berapa dengar ceramah Isra' malam ni? Mungkin kali yang ke 7,800 no? Kalau saya minta tuan-tuan tulis 3 benda tentang Isra' wal Mi'raj, apa yang tuan-tuan faham? Agak-agak boleh tulis kan? Benda apa yang tuan-tuan faham? Benda apa yang tuan-tuan tahu tentang Isra'? Dengar setiap tahun. Apa benda yang kita tahu tentang Isra' ni? Sebab ceramah dia ulang. Idza takarrara tahaqqaqa. Isra' tidak boleh ditokok tambah, kan? Ceramah tentang Isra', konten, modul, pengisian, isi Isra' dan Mi'raj, dia tak akan boleh ditambah. Dia memang kekal. Dia memang macam tu dah. Peristiwa tu tidak boleh ditambah-tambah. Walaupun kita hanya dengar ceramah, hanya ilmu yang bertambah. Sebab setiap pentazkirah, setiap ustaz, setiap asatizah, mungkin dia sampai dari sudut yang berbeza, yang menyebabkan ilmu tu mungkin ilmu baru. Ilmu yang baru kita dengar. Ilmu tu dah lama dah. Sebab Isra' tidak boleh diubah, tidak boleh dikurang dan tidak boleh ditambah. Setuju? Sama macam Quran lah. Quran memang kekal. Cuma kita yang tak tahu tentang ilmu tentang Quran. Muslimin dan muslimat. Jadi poin saya tadi, jika ditanya dan disoal, 3 benda yang tuan-tuan boleh ambil bawa balik, jadilah. Itulah hasil kita malam ni. Tuan-tuan, sebelum saya nak masuk lebih dalam, apa kesimpulan ceramah kita malam ni? Ceramah saya dia terbalik sikit. Biasa kesimpulan orang sebut di hujung. Saya ceramah saya, kesimpulan tu awal. Boleh tak tu? Sebab ceramah dan forum, kesimpulan ni hujung-hujung orang tak dengar dah. Orang cari tiang, orang sandar, orang lain, dah sengguk-sengguk dah, orang tak dengar dah. Betul ya? Jadi sebelum tuan-tuan lenak, jadi saya sebut saja kesimpulan. Apa hasil yang kita nak bawa balik malam ni? Yang pertama, Isra' wal Mi'raj, cerita tentang masjid. Hubbul masajid. Cerita tentang Allah singgahkan Nabi, perjalanan jauh memang dirasa. Dari Masjidil Haram menuju ke Al-Aqsa. Singgah dari masjid menuju ke masjid. Dari Tur Saina ke Madian, ke Madinah, ke Aqsa. Tu tak kena upgrade pay system nak panggil Ustaz Manah ni. Saudara semua, tuan-tuan dan puan-puan, okeylah, terang ni okey.
Tadi sebelum saya alunkan, saya bagi 8.9. Ni selepas saya alunkan, saya up sikit 9.1. Boleh kan? Dekoi lama akan tambah lah kan? InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita Isra adalah cerita tentang Allah nak abang mai kata, cerita tentang hang jaga masjid. Nabi diperjalankan daripada Al-Haram ke Al-Aqsa dan Nabi singgah dari masjid ke masjid. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, poin yang pertama kesimpulannya, Allah nak abang mai kata, hang pi mana pun, hang pi mana, hang pi mana, hang pi mana, jangan lupa singgah masjid dan jangan tinggal masjid. Sebab Nabi pi ke Al-Aqsa, tuan-tuan, merentasi 5 checkpoint semua masjid dan Nabi solat. Maka poin yang kedua, masjid, solat, solat, masjid. Maka 2 poin Isra wal Mi'raj. Sebab tu saya tanya tuan-tuan, apa benda yang tuan-tuan faham? Maka jawapan dia 2. Satu, jaga masjid. Jadi orang masjid. Jadi orang yang rapat, dekat, erat dengan masjid. Sebab Allah perjalankan Nabi singgah di setiap masjid. Untuk nak sampai ke Al-Aqsa, Nabi tak pernah tinggal masjid. Ada checkpoint tertentu. Daripada Al-Aqsa, daripada Al-Haram, Nabi singgah. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Dengan itu saya tambah lagi markah PA sistem menjadi 12/10. Boleh kan? Ada rupanya ada simpan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah diperjalankan daripada Mekah tu, Nabi singgah checkpoint yang pertama. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Singgahan pertama, checkpoint yang pertama adalah destination pertama adalah Masjidil Haram. Destination yang kedua, next destination Putrajaya. Next destination, Bandar Salak Tinggi. Sama tak suara saya dengan dalam train? Sama kan? Suara kereta api tu guna suara saya. Next destination, KLIA. Tuan-tuan, Nabi diperjalan singgah daripada mahattah ke mahattah. Daripada checkpoint ke checkpoint, Nabi singgah masjid. Maka Isra wal Mi'raj, saya ulang tuan-tuan, adalah cerita tentang masjid. Satu. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua saya katakan tadi, saya tegaskan cerita tentang balik ini supaya kita sangat alert menjaga waktu solat. Itu pesangan untuk saya. Sebab cerita Isra ni, cerita punya payah, punya susah. Nabi berdarah dulu. Nak dapat semayang, ingat senang ke? Kena berdarah, kena baling batu, kena diejek, kena disepak, kena baling najis. Kena kematian dengan 2 orang ke sayap Nabi. Iaitu Sayyidah Khadijah dan Abu Talib meninggal berdarah, orang seksa, orang palau, orang pulau, orang boikot, orang buang. Akhirnya naik ke langit baru dapat semayang. Poin saya tuan-tuan, ingat senang kan nak dapat solat. Punya mahalnya, how high, betapa tingginya nak dapat semayang ni, pengorbanan yang Nabi lakukan tuan-tuan untuk nak dapat satu ibadat solat. Itu 2. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan poin yang ketiga, cerita tentang tidak lain dan tidak bukan Allah muliakan Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas ataupun Al-Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Diperjalankan seorang lelaki daripada jauh. Aqsa bermaksud jauh. Maka tuan-tuan dan puan-puan, untuk nak dapat solat, Allah singgahkan, pijakkan dan tapak kaki Nabi di bumi Palestin. Dalam arti kata lain, bulan Rajab ini adalah bulan kemuliaan, ketinggian, keistimewaan Palestin. Allah angkat darjatnya dalam bulan Rajab. Maka Nabi, Rajab, Palestin, masjid, solat. Inilah 5 benda yang terangkum dalam kurikulum Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tahu tu? Habis ya? Dah faham yang tu, kira habislah kesimpulan. Jadi boleh balik awal lah. Boleh tahu tu? Sallallahu alaihi wasallam. So itu benda yang ada dalam Isra wal Mi'raj. Cerita tentang Allah angkat, nak angkat Nabi, nak angkat Palestin, nak angkat solat. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okay, sekarang baru nak masuk. Sebab itu kesimpulan. Jadi saya takkan sebut dah bab kesimpulan tu di hujung. Sebab kita dah tahu dah, oh itu rangka. Itulah isi cerita tentang Al-Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan, cerita tentang Isra, Sallallahu alaihi Muhammad,
dia adalah kisah yang sangat mencabar logika akal. Faham ayat tu? Dia sangat mencabar akal. Benda tak logik. Isra' ni benda tak logik, tuan-tuan, pada ukur timbang pemikiran manusia yang biasa macam kita ni. Isra' wal Mi'raj bukan peristiwa yang logik. Tapi ingat tuan-tuan, Islam tidak terbina dan Islam tidak tertegak dengan logik. Islam bukan agama logik. Islam is not a logic religion. Kalau Islam tertegak dengan agama logik, tuan-tuan, kita boleh buat, kita, sallallahu alaihi Muhammad, kita boleh buat penilaian sendiri. Tuan-tuan, kita kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, tanah. Orang kata kita ni diperbuat daripada tanah kan. Bila masuk dalam tanah, mati kita masuk dalam tanah. Kita ke bumi. Bukan ke laut, bukan ke udara. Kita ke bumi. Ke bumi jumpa tanah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, bila jumpa tanah, orang kata kita akan disiksa dalam tanah. Logik akal, kulit kita takkan sakit sebab tanah dengan tanah. Betul tak? Tanah kan sifat dia lembut. Sifat tanah lembut, sifat tanah sejuk. Jadi orang disiksa dalam tanah, sepatutnya tak sakit sebab tanah sifat dia lembut dan sejuk. Itu logik sifat. Cuba tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam nak faham bab ni, tiba-tiba kalau saya minta tuan-tuan tampak, kita tampak tangan, tuan-tuan rasa apa? Rasa? Tuan-tuan cuba tampak Ustaz. Hari ni saya main nak suruh tuan-tuan tampak je. Tuan-tuan rasa apa? Rasa sakit. Tapi sakitnya tuan-tuan, yang sakit tu tangan kita, yang tampak tangan kita. Tangan kita yang menampar kulit dan tangan yang ditampar pun kulit. Kulit dengan kulit, tanah dengan tanah. Tanah bertemu tanah. Tapi kenapa sakit? Maksudnya Islam bukan agama logik. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi poin saya tuan-tuan, Isra' wal Mi'raj adalah kisah yang Allah nak uji iman kita. Sebab tu iman ni benda yang tasdiq fi qalbi. Membenarkan sesuatu, whatever come from Allah. Berpercaya, iman, yakin. Biyakinil haqq. Dengan yakin yang sebenar-benarnya. Itu makna iman yang kita belajar sekolah rendah dulu. Tasdiqu biqalbi wa ikra bilisani. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Bil jawarih. Kita amalkan al-amal bil jawarih. Iman itu yakin membenarkan dalam hati. Walaupun akal aku tak logik. Ikrar bilisan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku yakin, aku percaya Allah itu ada walaupun tak dapat dilihat. Sebagaimana aku rasa sakit aku, macam itulah sakit tak dapat dilihat tuan-tuan. Sakit yang kita tampak tadi, rasa tapi nampak tak? Tak nampak. Boleh pegang tak sakit? Sakit tak boleh dipegang. Tak boleh disentuh, tapi hanya boleh dirasa. Sama macam Allah Azza wa Jalla. Itu Islam. Jangan main pukul dengan logik. Jangan main ukur dengan logik. Maka Islam, Isra' wal Mi'raj adalah ukur dengan iman, bukan ukur dengan logik. Itu point dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam arti kata lain, Allah nak uji kita. Permulaan Isra' wal Mi'raj ni adalah hang ni betul-betul beriman tak? Percaya dengan apa yang aku nak berkalkan. Kalau hang boleh percaya Isra' wal Mi'raj, macam itulah hang keluar rumah, hang percaya dengan rezeki aku. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Keluar rumah, ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluar rumah, tuan-tuan, bawa motor, bawa kereta, aku serahkan diriku. Rezekiku di tanganmu, ya Allah. Rezekiku bukan di tangan bos dan rezekiku bukan di tangan tempat kerjaku. Yakin. Itu Allah nak ajak kita sifat yakin. Saya tekankan bab ni. Sebab Isra' wal Mi'raj cerita tentang yakin dan tasdiq biqalbi. Boleh ha? Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min ayatillah. Maka Allah kata apa? Isra' wal Mi'raj adalah cerita tentang kekuasaan, ketinggian, keagungan, keluasan dan juga keluar biasaan. Tuan-tuan, benda tak logik ni dalam Islam ni bukan Isra' wal Mi'raj saja. Isra' wal Mi'raj ni adalah
mukjizat Nabi yang ke berapa? Siapa tahu mukjizat Nabi yang ke berapa? Mukjizat Isra wal Mi'raj ni. Nabi ada berapa mukjizat? Siapa boleh jawab? Hadiahnya Ustaz Manis akan pergi makan nasi di rumah dia malam ini. Boleh? Jangan risau, beras saya bawa. Beras import tau. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Nabi ada 1000 mukjizat dalam kitab, 1000 mukjizat. Mukjizat yang agung apa dia? Quran. Mukjizat yang kedua, Isra wal Mi'raj. Jadi cerita tentang benda luar biasa, benda pelik ni tuan-tuan, bukan hanya Isra wal Mi'raj. Dalam Quran punya banyak cerita pelik dan cerita luar biasa. Antaranya tuan-tuan, Nabi Allah Adam tidak dicipta melalui kelahiran ibu dan ayah. Pelik tak? Pelik. Mana boleh manusia lahir tanpa ayah? Tanpa mak lagi. Itu kisah pelik yang pertama. Wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu wa id la Ibrahim qala inni ja'ilun fil ardi khalifah wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah sebut, aku akan ciptakan seorang manusia yang tidak diciptakan daripada rahim seorang ibu dan ayah. Itu Nabi Allah Adam, tercipta tanpa lahir. Pelik tak? Benda pelik. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Allah Isa ibnu Maryam tanpa perkahwinan. Tanpa ada ayah. Lahir Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan ketika bayi, tuan-tuan dan puan-puan, ketika Sayyidatina Maryam diejek, kononnya Sayyidatina Maryam melakukan perkara sumbang dengan lelaki sampai lahirnya anak. Ketika itu Allah kata, wahai Maryam, diam, tutup mulutmu, jangan biar ada 1000 kata dan bicara serta bahasa. Tapi ya Allah, orang-orang Bani Israel, orang-orang Rom, orang-orang Nasara ketika itu, orang-orang Yahudi menentang dan mengecam aku, kata kononnya aku buat benda tak elok. Aku lahir tanpa suami. Tiba-tiba tuan-tuan, takdir Allah Azza wa Jalla. Dzalika min ayatillah. Allah mentakdirkan anak Sayyidatina Maryam yang bernama Nabi Allah Isa alaihissalam. Untuk rekod tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Isa adalah generasi keturunan Bani Israel yang terakhir. Nabi Bani Israel yang ke 123,988. 123,988. Maka Nabi yang ke terakhir ialah lahir daripada keturunan Bani Israel adalah Nabi Allah Isa. Sebab selepas itu Nabi Muhammad Khataman Nabiin bukan Bani Israel tetapi Bani Arab. Ketika itu tuan-tuan, untuk menjawab tuhmahan, ejekan, cacian, makian, kecaman Yahudi, akhirnya Allah buat Nabi Isa dalam keadaan bayi berkata-kata. Bayi berkata-kata. Menutup mulut geng-geng Yahudi. Adakah itu benda pelik? Benda pelik. Nah, Abang Mai kata, dalam Islam ni bukan hanya Isra wal Mi'raj. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Yunus alaihissalam ditelan ikan nun sehingga keluarnya zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sama-sama boleh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Sedap suara pakcik. Suara makcik lagi sedap. Sampai tak bunyi langsung suara nak. Dia punya sedap sangat tu, no? Sampai tak bunyi langsung. Terharu kot, no? Suara tak keluar. Bismillah. Alhamdulillah. Markah PH System nampaknya semakin baik. 15/10, ha? Tahniah. Macam ni bawa PH System nama dia. Biasanya saya kuliah yang ada controller reverb ni dekat Masjid Sharifah Fatimah je. Ini masjid yang kedua lah. Jadi tahniahlah, orang Kedah ni hebat lah. Alhamdulillah. Semakin maju. Semakin faham kehendak dan keperluan technical PH System. Okey, selingan. Okey,
Apa lagi tuan-tuan? Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika ditelan di laut yang dalam, di malam yang kelam, di dalam perut ikan yang besar dan dalam. Sallallahu alaihi Muhammad, tiba-tiba logik akal Nabi Yunus mati dah. Logik akal. Ikan paling besar duduk paling dalam, lautan paling dalam di malam yang kelam. Mati dah. Tiba-tiba Nabi Yunus boleh selamat tuan-tuan. Duduk dalam perut. Ada tak kejadian orang dalam perut berapa hari, berapa jam dalam perut buaya tapi ikan tapi masih hidup? Tak ada zaman kita. Tak dengar. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ada pun mati 2-3 jam lepas tu. Nabi Yunus boleh hidup sempurna. Hada sautun gharib. Hada sautun azim. Wa fi makanil gharib. Kata malaikat, itu suara yang biasa kami dengar. Tetapi di tempat yang paling asing, malaikat boleh dengar zikir Nabi Yunus dalam ikan nun. Sampai ke langit tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita pelik. Saya mukadimahkan benda ni supaya nak abang mai kata, rupanya banyak cerita pelik ni, cerita luar biasa dalam Quran, dalam Islam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, tuan-tuan, barulah kita masuk sikit. What is Isra wal Mi'raj? Sebab saya tak mau terlalu cerita Isra Mi'raj macam ni, berlaku bila, dia pergi mana. Kan dah biasa. Dia macam klise, tak klise. Tuan-tuan dengar YouTube benda macam tu lah. Saya nak bawa sudut yang mungkin berbeza. Yang mungkin sedikit luar biasa, walaupun ilmunya sama. Sallallahu alaihi Muhammad. Okay. So Isra, dia ada dua perjalanan. Dalam matematik dia sebut horizontal dan juga vertical. Perjalanan x-axis dengan y-axis. Perjalanan paksi x dengan paksi y. Tu baru canggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Perjalanan daripada bumi ke bumi, from land to land and from land to sky, to the sky. Isra wal Mi'raj adalah perjalanan dari darat ke darat, dari darat ke udara. Dari bumi ke bumi, bumi ke langit. Itu dari segi kita sebut, maksud dari segi lugah. Dalilnya, dua. Satu surah Al-Isra, yang kedua adalah surah An-Najm. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, apa kata Allah Azza wa Jalla? Jadi cerita Isra wal Mi'raj ni cerita benar sebab Allah sebut. Kalau dalam hadis, mungkin kita boleh bincang, mungkin ada yang kata, ini pandangan, pendapat. Mungkin boleh ikhtilaf. Boleh kata ini isu khilafiyah. Isra wal Mi'raj ni isu khilafiyah. Isu kita kata perbezaan pendapat. Sebab dalam hadis sahaja. Tapi tidak. Bila Allah sebut dalam Quran, automatically tuan-tuan, dia mesti la raiba fih, la fi syak. Tak ada keraguan. Dia mesti betul dan yakin benda tu memang betul-betul terjadi, bukan pandangan. Boleh faham tuan-tuan? Sebab disebut dalam Quran. Kalau hadis barulah dia kata pandangan. Ada yang boleh percaya, ada yang tak percaya. Kita terima benda tu. Dalil dalam surah Al-Isra dan yang kedua, dalilnya dalam surah Al-Najm bermula ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idza yakhsha as-sidra ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra sadaqallahul aliyyul azim. Tidakkah kalian melihat? Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal di sisi Sidratul Muntaha, menyusur dan menembus 7 petalang cakrawala dan sistem surya. Indaha jannatul ma'wa, di sisinya syurga yang tertinggi, syurga jannatul ma'wa. Nabi diperlihatkan wa futihat abwabus sama wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu langit, dibuka pintu syurga yang Nabi tak pernah tengok sebelum tu. Idh yashas sidr rota ma yaghsha. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupa yang asal semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam gaib yang tidak terhingga ila akhir ayat.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dalil yang kita bawakan tadi menggambarkan bahawa cerita Isra wal Mi'raj ni cerita yang tidak boleh dipertikaikan dengan apa jua alasan dan juga pandangan. Kerana ia, saya ulang tuan-tuan, termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, nak meneruskan perjuangan dan perjalanan kita. Isra Mi'raj dia adalah cerita tentang perjalanan dan juga penerbangan. Ketika Nabi diperjalan dan Nabi diterbangkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad daripada bumi ke bumi, daripada darat ke darat, daripada darat ke langit. Okey, apa yang saya nak pointkan tuan-tuan agar tuan-tuan boleh ambil ruang dan peluang dan ambil pandangan, ambil kefahaman sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Isra wal Mi'raj bila Allah perjalankan, tuan-tuan, Allah nak abang mai kata dia ada 3 fasa. Isra wal Mi'raj dia ada before, current and after. Boleh? Makcik boleh tulis makcik? Before. Boleh tulis Macam mana before? Baya, fa, wawra. Ni ada calon SPM ke? Lepas tu anda nak SPM kena mai malam ni. Ulang kaji ni, pendidikan Islam. Amboi jual mahal, tak mai ni. Besar ni. Ada mai calon SPM? Siapa mai malam ni? InsyaAllah A+. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, okey. Cerita Isra adalah cerita dia ada 3 fasa. Satu sebelum, yang kedua semasa, yang ketiga selepas. Bila sebelum ni, mesti ada sebab. Kenapa berlaku? Pasal apa Allah buat? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya Allah buat apa benda tuan-tuan, dia mesti ada benda yang dia bukan batil. Dia mesti ada manfaat, dia mesti ada tujuan. Kenapa berlaku Isra wal Mi'raj? Mesti ada sebab, mesti ada tujuan, bukan saja-saja, bukan suka-suka. Yang ni yang kita nak tengok dalam-dalam. Semasa apa yang berlaku, siapa yang terlibat? Yang terlibat tuan-tuan dan puan-puan yang memegang watak utama di dalam peristiwa dan filem Isra wal Mi'raj. Dia umpama kita menonton filem Nabi diperjalan dan Nabi diangkat, Nabi diterbangkan dan Nabi melihat dengan mata kasar secara sedar tuan-tuan dan puan-puan. Seumpama kita melihat filem Pendekar Awang. Semua dah tengok kan Pendekar Awang? Kita melihat tuan-tuan PowerPoint, kita melihat filem sallallahu alaihi Muhammad, Nabi dipertontonkan, dibuka langit one by one, selai-selai, satu-satu yang Nabi tak pernah sampai. Nabi dibawa untuk melihat daerah langit, Nabi dibawa untuk melihat kerajaan langit. Tuan-tuan, siapa yang ada di langit sekarang? Yang ada di langit sekarang adalah tidak lain dan tidak bukan, semestinya Ayah Pen. Ayah Pen kan ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Langit. Tak tahu dah jadi apa dah Ayah Pen sallallahu alaihi Muhammad. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi naik ke langit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rupanya aku rasa dunia dan bumi ni dahsyat dah. Rupanya lagi dahsyat di langit. Ada benda yang Allah nak pertunjukkan kepada Nabi, bukan saja-saja. Siapa yang terlibat? Tuan-tuan, dalam filem, dalam Isra wal Mi'raj ni, yang pertama baginda Rasul. Yang kedua buruk. Buruk ni melambangkan alat untuk mencapai matlamat dan jalan untuk mencapai tujuan. Contoh, solat. Nak jumpa Allah, kena sembahyang. Maka solat itu adalah alat, bertemu Allah itu adalah matlamat. Masjid ini adalah alat, sallallahu alaihi Muhammad, dapat syurga Allah dan redha Allah. Itu adalah matlamat. Solat adalah jalan, bertemu Allah di syurga adalah tujuan. Itu poin kita. Sallallahu alaihi Muhammad. So faham, dalam Islam ada 2. Alat, dia tak boleh saja-saja masuk syurga, tak boleh. Dia mesti menggunakan alat. Seburuk adalah alat untuk mencapai matlamat. Buruk adalah jalan untuk mencapai tujuan. Muslimin dan muslimat. Kisah dan Isra wal Mi'raj ni saya abadikan dalam tulisan saya, Allah izin untuk menulis teks khutbah untuk di Pulau Pinang. Jadi beberapa kisah dan rekod. Kalau dalam minggu yang baru ni saya tulis tentang sejarah bangsa, rahsia tentang kaitan dengan Palestin, bangsa Melayu. Dan benda tu ditulis diangkat menjadi teks khutbah. Dia akan dibaca dalam bulan Mac. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi siapa yang nak Tok Khatib nak pinjam boleh saya bagi. Tapi orang Kedah pun dah ada tag dia kan. Aku rasanya nak berubah angin. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey tuan-tuan. Maka buruk adalah alat nak sampai kepada Allah. 2. Yang ketiga, sallallahu alaihi Muhammad, siapa lagi yang terlibat? Yang terlibat adalah rejak.
Rajibu yurajib, rajaba yurajibu. Kenapa Allah angkat bulan Rajab? Rajab maksudnya apa tuan-tuan? Rajab maksudnya agung, besar. Rajaba yurajibu. Dalam bulan ni Allah angkat. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan bahawa Rajab sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah bulan Syahruz Zar'i. Bulan kamu menanam biji benih. Sebelum sampai bulan Ramadan, Ramadan adalah Syahrul Hasadi Zar'i. Bulan kamu menuai hasil tanaman dan semayan. Hang tanam dalam bulan Rajab, hang siram dalam bulan Syakban, hang ambil tuai dalam bulan Ramadan. Apa yang nak dituai? Dalam bulan Ramadan, kita nak guna momentum, tenaga, fitness, stamina banyak. Nak semayang 2-3 rakaat, nak bangkit tahajud. Selama ni 11 bulan hanya terkejut, terkencing. Terkejut, terkencing, tidur balik. Tahajud tu tak jumpa. Tapi bila masuk Ramadan, tenaga kita tahajud tu nak guna pakai. Tahajud, lepas tu tadarus. Itu pun guna tenaga juga. Jadi semayannya adalah pada bulan Rajab. Rajab ni training, stamina tu kita try dulu. Kita buat siap-siap dah. Puasa sunat, tadarus, sedekah, semayang lebih. Jangan semayang tarawih pula. Tak kira lepas habis syarat solat sunnat tarawih. Sudah. Sebab agama main tangkap lah. Boleh tuan-tuan, saya nak test tuan-tuan boleh kita test sebab pay system dia kan 15/10. Sekali kalau tak guna pay system dia kata kufur nikmat. Boleh? Saya selawat tuan-tuan sambut Ni persiapan menyambut Ramadan. Boleh? As-salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Kena untuk imam kemas, pergi sistem kemas macam ni pula. Memang insyaAllah sama lain. Main lain. Kena tu memang alhamdulillahi rabbil alamin. Senyap. Senyap 2 minit. Ar-Rahmanir-Rahim. Keluar pula. Dia selok tu. Kena tu imam aku ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang-orang hak geng-geng anak muda bila sallallahu alaihi Muhammad dia. Na'udzubillah, tak mai dah. Tak mai dah. Na'udzubillah tu. So tu imam kena kemas. Sebab tu saya ambil kesempatan tuan-tuan. Apa benda yang kena upgrade bulan Rajab ni sebelum kita sambung serta Isra' ni? Yang pertama masjid. Tapi tak apalah, masjid kita ni kena buat dia panggil housekeeping, tata senggara. Bulan Rajab adalah bulan AJK buat tata senggara, gotong royong perkemas masjid, cek sawang, cek toilet, cek PA system, cek kapet, cek aircon. Sebab apa? Persiapan kita nak sambut orang yang kadang-kadang jagang-jagang yang tak pernah main masjid. Bulan Ramadan adalah bulan yang nak bagi dia rasa menyesal. Ya Allah, pasal apa aku tak main masjid sebelum ni? Sedapnya PA system ni, ya Allah. Biar dia rasa menyesal. Itu poin saya tuan-tuan. So AJK, Rajab Syakban ni tengok balik. Tapi saya rasa masjid kita macam okey dah. Quality PA system maintain macam ni. Maintain. Sallallahu alaihi Muhammad. Supaya apa? Supaya orang main, tak ada alasan dia tak main. Kalau macam ni punya suasana masjid, dia rasa berat nak tinggal. Sebab tu saya kalau jadi imam, sama kalau 20 rakaat kan, masuk 8 rakaat, tukar gear. Masuk rakaat yang ke-9, tukar lagu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau lagu yang 8 rakaat pertama, mungkin kita buat lagu Syekh Bandar Badilah. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Masuk rakaat ke-9, tukar lagu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk 14, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Orang hak geng 8 pakai kasut patah balik, tinggal kasut masuk balik, tak jadi balik. Boleh tahu. Dia ketat pasal aku kalau balik pun bukan buat apa ni. Biasa je tuan-tuan, geng 8 yang geng 20 ni, dia akan bertemu balik. Kat mana? Ketika more di dapur, jumpa balik. Okey. Geng 8 balik kan? Sebab tu tuan-tuan dekat tangga dia kena buat rak khas. Lepas tu tagging tu buat tagging tu apa?
Tagging lah kan? Tagging, okey. Rak 8 rakaat, rak 20 rakaat. Boleh tu? Tempat kasut. Sebab masa dia berkeli. Dia berkampung nak pilih kasut saja pun 20 minit. Hang pilih kasut saja 10 minit. Baik hang semayang. Betul tak? So kita buat rak khas, rak kasut 8 rakaat, nampak macam peli lah pula kan. Jadi orang main tengok rak kat situ, geng 8 ni. Tapi bila masuk murai sekali lagi, jumpa balik ramai macam awal-awal kan. Macam tu. Time murai lah kan. Okey tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Okey. Jadi Allah angkat bulan Rajab. Yang keempat, siapa lagi yang terlibat dalam Isra wal Mi'raj? Jibril alaihissalam. Yang menjadi tok guru dan mentor Nabi. Sayyidul Malaikah. Penghulu, CEO, ketua darjah, ketua tingkatan bagi segala malaikat adalah Jibril. 4. Siapa lagi yang terlibat? Yang terlibat adalah bumi. 5 checkpoint tadi. Boleh tulis balik tak? Checkpoint yang terlibat dalam Isra wal Mi'raj sallallahu alaihi Muhammad. Yang Nabi singgah solat dalam setiap checkpoint. Mahattah. Yang kelima, siapa yang terlibat? Yang keenam adalah langit. Langit pun terlibat. Tuan-tuan, saya sebut sikit. Dia panjang cerita Isra ni kan. Langit pernah berkata-kata pada Allah sallallahu alaihi Muhammad. Sebenarnya, asbab Nabi dinaikkan ke langit, berlaku dialog dalam kitab Lataiful Ma'arif disebut. Langit berkata-kata pada bumi, wahai bumi, ternyata aku lebih mulia dari engkau, wahai bumi. Aku ada bintang, aku ada sistem surya, cakrawala, petala, supernova. Ternyata aku lebih mulia. Lebih kurang macam itulah. Bumi kata, hele, excuse me. Hello langit, hang kata hang lebih mulia, aku pun mulia lah. Tengok tempat aku, ada sungai. Ada sungai seberang pumpung lagi. Abang tu. Okey. Tempat aku ada gunung ganang. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila disebut tempat aku ni tempat-tempat menarik. Dan tempat aku, bila langit sebut kata dia lebih mulia, maka langit skor gol. Bumi balas balik. Satu sama. Bila bumi kata aku pun mulia lah, aku pun ada gunung ganang, sungai-sungai, hang mana ada. Maka bumi balas balik tuan-tuan. Last minute, akhirnya tuan-tuan, Malaysia kalah 1-0 dengan Bahrain. Takziah tuan-tuan saya ucapkan. Selingan. Macam-macam tak faham kan? Selingan. Rakyat Izzat orang lelaki. Okey. Bila tuan-tuan Allah alaihi Muhammad, bila bumi kata macam tu, satu sama. Kedudukan semakin kritikal tuan-tuan. Tiba-tiba Allah alaihi Muhammad, bumi balas balik. Bumi kata, ternyata aku lagi mulia. Kerana semua Nabi-Nabi kecuali Nabi Adam lahir dari tempat kami dan lahir di tempat aku. Hang mana ada Nabi? Dalam bahasa mudah. Langit dengar, langit surrender. Memang tak ada Nabi di langit. Akhirnya dari situlah tuan-tuan, langit memohon pada Allah, ya Allah, engkau angkatlah walau satu Nabi biar datang, biar sempat sampai pijak ke tempat kami. Kami pun nak mulia macam mana bumi ada Nabi. Nak rasa nikmat ada Nabi ni macam mana ya Allah. Akhirnya Allah perkenankan doa langit. Sebab doa-doa tu hadza khalqullah. Tuan-tuan, cerita ni disebut dalam kitab, bukan rekaan. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya tuan-tuan, Allah perkenankan doa langit. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, pada malam 27 Rajab, ketika Nabi berusia tahun ke-10 kenabian, maka Allah mengangkat yarfa' jasad, roh, akal, hati, jiwa, perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merentasi, meredah 7 petanda langit. Maka langit terasa bahagia, ya Allah. Tuan-tuan, baru satu Nabi naik ke langit, langit dah terasa bahagia. Ni 123,999 Nabi duduk kat bumi kan. Langit dah rasa bahagia tu, baru satu Nabi dia angkat. Maksudnya Allah angkat tu the best Nabi. Nabi angkat, Allah angkat tu the khataman nabiyyin, sayyidul anbiya, ketua bagi segala Nabi, penghulu segala Nabi. Maka langit terasa bahagia dan sentosa. Sebab langit, Nabi lalu tempat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi-Nabi pun terlibat. Bumi Palestin terlibat. Sebab Allah singgah, ada kesan pijakan Nabi. Dan bila sebut tentang Rajab dan Palestin, Isra wal Mi'raj, maka Nabi singgahkan tanda Allah nak muliakan Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Tuan-tuan, sebutan yang betul Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Sebutan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tanda Allah muliakan Palestin, Allah ambil kaki Nabi, Allah perjalankan di checkpoint yang terakhir. Buruk diikat di Masjid Buraq. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Diikat dan ditinggalkan. Nabi memijak batu di bawah kubah Dome of the Rock, di tanah dan di masjid kubah emas, di tengah-tengah tapak
Masjid Al-Aqsa. Di dalam keluasan 36 ekar ada Masjid Kubah emas. Di situ Nabi pijak. Hanya api sistem mahal je boleh keluar. Efek macam tu. Sepatutnya asap kena keluar tadi. Lupa nak abang, apa tak tadi asap? JK asap. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sok bila naik ke langit, ketika itulah sebelum naik ke langit tu Allah pijak, Nabi pijak bumi Palestin. Ketika itulah tertulis dalam hadis Al-Fitan, Allah angkat Palestin menjadi titik yang paling aman, selamat, sentosa dan yang paling akhir selamat di akhir zaman adalah Palestin. Maka Palestin menjadi negara utama, ibu kota kullu muslimin fil ardi di akhir zaman. Palestin itu tempat tumpang kita bernaung, berpayung, berlindung, berteduh. Palestin. Berlakunya solat jemaah yang teramai dan paling ramai dalam kalangan Nabi-Nabi. Bila Nabi sampai di bumi Al-Aqsa, Nabi duduk dekat Sallallahu Alaihi Muhammad. Dome of the Rock. Allahu Akbar. Nabi mengimamkan solat. Ta'ummus solat. Di belakang Nabi Muhammad 123,999 Nabi menjadi makmum. Dalam arti kata lain tuan-tuan, disebabkan Isra wal Mi'raj, maka bumi Palestin dimuliakan dengan peristiwa, aktiviti, program perdana solat jemaah perdana yang melibatkan semua Nabi. 124,000 solat di bawah dan di atas sujud kiblat yang sama. Tanah Palestin menjadi saksi. Bumi Rejab, bumi Palestin dan bulan Rejab berlaku dalam Isra wal Mi'raj. Tu maksudnya Isra wal Mi'raj ni dia gabung berapa benda. Saya ulang balik tuan-tuan. Rasulullah, Rejab, Palestin, masjid, solat. So 5 poin ni rangkuman dalam Isra wal Mi'raj. Semua benda besar. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, itu cerita Isra. Kenapa berlaku? Ini kita nak bedah tuan-tuan. Kita nak stop apa ni? Sebelah ada tertarik kan? Ada tertarik jalan. Itu je pengkerah nak belah Ustaz Manah ni. Senanglah belah Ustaz Manah ni. Jamu cok pisang, tertarik, clear. Okey, itu je modal je. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya pergi rumah tuan-tuan, tak payah susah-susah nak masak-masak. Jamu cok pisang panas dengan tertarik panas, itu je. Tak tulis pun makcik, tulis sekarang tulis. Mana tahu saya pergi rumah nanti, tak tahu nak jamu apa kat ustaz. Jamu yang tu je, modal tak sampai RM5. Tu dia nak abang tu. Okey tuan-tuan, sambung Kenapa berlaku Isra wal Mi'raj? Sebelum kejadian kenabian umur Nabi 50 tahun tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi diuji dengan beberapa peristiwa yang sangat asyadul bala. Benda yang asyad, yang dahsyat, yang menyebabkan kesakitan, kepedihan, kepiluan, kesedihan dan juga Sallallahu Alaihi Muhammad, kesakitan. Iaitu peristiwa kehilangan dan kematian, kewafatan dua sayap Nabi. Selama ni tuan-tuan, di Mekah, Nabi berdakwah, ada dua orang yang menjadi penguat, pelindung, supporter, follower, liker, yang menjadi sayap kanan dan sayap kiri Nabi adalah Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib. Pak menakan isteri, pak menakan. Isteri di tangan di belah kananku, pak menakan di belah kiriku, aku menjadi kuat bila ada duanya. Bila ada dua orang ni, aku kuat. Tiba-tiba Allah uji Nabi tuan-tuan. Meninggal. Wafatnya Sayyidatina Khadijah dalam minggu yang sama, pak menakan mati tuan-tuan. Yang memikul, yang mengambil tugas dan tanggungjawab ayah. Bila tak ada pak menakan, tak ada sayap kanan kiri ni. Ya Allah, dia macam bela. Tak tahu nak buat apa ni. Celah tu pula tuan-tuan, macam kita lah kan. Kita kalau rapat sangat dengan tu, rapat sangat dengan mak ayah, dengan adik-beradik. Orang yang kita rapat sangat tiba-tiba meninggal tuan-tuan. Apatah lagi macam orang yang baru kita minum sama-sama. Tujuh minum sama. 7 suku dengan dia meninggal. Tuan-tuan rasa apa? Dia rasa macam dia lost. Dia tak boleh nak terima kenyataan tu. Ambil masa tuan-tuan. Macam itulah yang Nabi rasa. Celah tu pula tuan-tuan, Allah uji Nabi lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat dalam peristiwa Taif. Sebab tu mutawif kena faham betul-betul cerita ni. Bawa kisah ni sampai meniti seair mata jemaah. Ni cerita Isra wal Mi'raj, cerita umrah, cerita kursus haji. Cerita ni sepatutnya kena cerita di sana. Di mana? Di bumi Taif. Nabi duduk di Taif waktu kecil kan Nabi dengan waktu besar. Nabi duduk pada dua fasa tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Ketika Nabi hidup pada usia 50 tahun, Allah uji Nabi. Penduduk Bani Thaqif. Okey, tuan-tuan ikut saya. Bani Thaqifah di Taif. Boleh? Bani Thaqif di Taif. 1, 2, 3. Bani Thaqif di Taif. Okey, jadilah dapat juga ilmu sirah. Ada satu puak, tuan-tuan, depa ni bukan Islam. Di mana? Di Taif. Selama ni kalau saya tanya makcik-makcik, bila pergi jemaah, pergi umrah, bila sebut Taif, apa yang makcik-makcik terbayang? Amboi, besar ni. Apa yang terbayang, tuan-tuan? Kita hanya terbayang pasar buah. Itu je lah. Pasar buah, sejuk buah delima, tu yang tahu. Taif ni pun sepasai. Orang suruh angkat nilai sirah, bukan suruh cerita bab buah tu. Bukan tak boleh, tak apalah. Bab buah tu selingan saja. Ni benda ni ada kaitan dengan Isra wal Mi'raj ni. Benda ni ada kaitan dengan baginda Nabi. Benda ni ada kaitan dengan darah Nabi. Benda ni ada kaitan dengan air mata Rasulullah, tuan-tuan, menitis air mata Nabi. Ketika Nabi berjawah, Nabi berjalan daripada Mekah bersama dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, satu-satunya anak angkat Nabi, tuan-tuan, yang disebut namanya dalam Al-Quran. Sahabat lain namanya tak ada dalam Quran. Hanya Sayyidina Zaid bin Harithah yang menjadi peneman Nabi, yang tak pernah tinggalkan Nabi, sentiasa di sisi, tak pernah tinggalkan walau sehari dan seinci. Ketika Nabi berdakwah kepada penduduk Thaqif di Taif, Udu Allah Rabbi wa Rabbukum. Aku tak minta duit hampa. Aku hanya minta hampa sembah dan hampa ucapkan kalimah Qul La ilaha illallah. Sama-sama, tuan-tuan. Qul La ilaha illallah. Lagi. Qul La Qul La ilaha illallah. Aku minta hampa sebut yang tu je. Tiba-tiba geng-geng Taif, tuan-tuan, menolak, mengejek, bukan sekat menolak, tapi tuan-tuan, yang lebih dahsyat, yang lebih kita kata apa? Yang lebih menyedihkan dan memilukan, mereka ambil batu, mereka lakukan serangan taktikal dan teknikal ke arah jasad Nabi yang sangat mulia, sehingga kan dalam kitab sirah Nabawiyah terkena hujung ubun kepala Nabi, menitislah darah dan air matanya lalu mengalir di pipi baginda. Datangnya malaikat Jabalain melihat Nabi yang terluka. Siapa yang sanggup melihat darah Nabi menitis, tuan-tuan? Tak sanggup. Sehingga kan langit menangis, Jibril menangis, malaikat Jabal menitis. Tengok Nabi darah ni, tuan-tuan, tak ada orang. Tak ada orang boleh tahan kalau tengok Nabi ni terluka. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Zaid bin Harithah tengok ayah angkat dia kena luka ni, tuan-tuan, sehingga kan dalam riwayat mengatakan ayah darah Nabi bercampur dengan titik peluh Nabi, sehingga kan menitis dalam kasut capai yang Nabi pakai tu. Nabi pakai kasut, tuan-tuan, sehingga kan tuan-tuan bayangkan pijak kasut dalam ayak. Ayak tu ada kasut. Bayangkan kasut ada ayak kan. Kita pijak bunyi macam mana? Bunyi ayak, bunyi melecak tu. Macam tu bukan air tu. Ini darah. Sehingga kan Nabi dipapah oleh Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah menggunakan body dia, tuan-tuan, kawal batu. Allahu Akbar. Allah bela Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu pun tetap kena. Sebab apa? Sebab ada orang aja pun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kenapa Allah tak hantar apa-apa pelindung bela Nabi tu? Boleh tak? Boleh, tapi kenapa Allah tak buat macam tu? Yang pertama, tuan-tuan, nak menguji sejauh mana Sayyidina Zaid bin Harithah, hang sayang Nabi ni, sejauh mana pengorbanan jasa engkau membela Nabi. Sebab esok hang boleh tuntut di akhirat, ya Allah, jasadku ni, kakiku ni, badanku ni, ya Allah, tubuhku ni, aku berjasa pada Nabi, ya Allah. Aku ikut Nabi, aku bawa Nabi, aku pimpin Nabi, aku teman Nabi. Boleh tak, ya Allah, aku nak claim syurga sebab aku dah jasa pada Nabi. Kita tak ada jasa pada alim ulama, tak ada jasa pada tok guru, tak ada jasa pada ayah, tak ada jasa pada JK masjid. Esok nak claim apa? Itulah ruang untuk Sayyidina Zaid untuk berbakti pada Nabi. Muslimin dan muslimat. So tuan-tuan, cerita Isra' ni cerita yang sangat besar dan luas.
untuk dikupas. Bukan hanya cerita naik ke langit. Cerita tentang dipanggil sallallahu alaihi wasallam Muhammad is about loyalitas ataupun loyalty, kesetiaan seorang sahabat, anak didik, anak angkat yang tak tinggal Nabi walau seinci. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akhirnya tuan-tuan dipeluk dan didakap menggunakan badan dia. Dibawa di papah Nabi tuan-tuan, sehingga Nabi duduk kat mana? Nabi duduk bersandar di kebun Adas yang menjadi pekerja dan hamba kepada Utbah bin Syaibah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang pemuda, Utbah bin Rabi'ah bin Syaibah. Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Namanya anak kepada pemilik kebun anggur, dan pokok anggur tu masih lagi kesan dia. Kalau kita lalu tuan-tuan di Taif, mutawif kan kata bas tak boleh berhenti. Tuan-tuan, di sebelah kanan ni ada satu masjid, sebelah kiri ni ada satu pokok kebun anggur. Sebab daripada pokok tempat inilah Nabi naik ke langit dalam Isra' wal Mi'raj. Maka poin Isra' wal Mi'raj adalah daripada Taif. Tu cerita dia. Nabi dipimpin dan dipapah, dan Nabi dilap sampai darah tak keluar, darah tak berhenti. Maka dipapah lagi ke seberang jalan, Nabi duduk di atas permukaan batu, datang malaikat Jibal. Malaikat penjaga bukit, tuan-tuan dan puan-puan, melihat Nabi menangis. Menangis juga seluruh ahli langit. Wahai Muhammad, engkau katakan biar aku hampap 2 ketul batu, 2 ketul bukit ke atas penduduk Saqif di Taif, agar mereka tahu dan sedar mereka telah mencelakakan engkau. Biar aku angkat. Diangkat 2 bukit. Nabi kata apa? Innahum, jangan. Innallaha la yahdi. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Fa innahum la ya'lamun. Jangan engkau binasakan umat-umat aku ni, fa innahum la ya'lamun. Mereka tak tahu, kata aku Nabi. Mereka tak tahu, mereka tak kenal Allah. Jangan. Nabi kata jangan engkau menghempakkan, jangan engkau siksa ke atas mereka. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Aku yakin, aku pasti, kalau engkau hampap, engkau siksa mati habis geng yang Saqif ni, siapa yang nak beriman? Tuan-tuan, racun yang diberi, madu yang Nabi balasi. Itu sifat Nabi. Hang dendam, hang kata, hang buatlah macam mana pun, marah dan dendam yang engkau beri, senyuman manis yang tetap aku balasi. Itu sifat akhlak yang kita boleh belajar dalam Isra' wal Mi'raj. Nabi dipimpin dan Nabi papah, lalu ke sebelah, naik atas batu. Di atas ada satu masjid. Tuan-tuan, masjid dia panggil Masjid Qub, Kaf Waw Ain. Tuan-tuan pernah pergi kan? Masjid, cuma mungkin tak tahu cerita. Masjid Qub ni apa? Dalam bahasa Arab adalah siku. Nabi naik atas batu tu, Nabi tahan dengan siku, duduk sallallahu alaihi wasallam. Allah. Menahan sakit, darah tak berhenti mengalir. Maka darah daripada kepala Nabi menintis di atas siku Nabi. Bila menintis atas siku Nabi, tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka di situlah dibinakan satu masjid, dibinakan Masjid Siku. Dan di situ dulunya, kalau tuan-tuan masuk, solat tak lebih dari 30 orang masuk, tuan-tuan akan tercium haruman darah Nabi. Allah pelihara sampai hari ini. Cuma hari ini tak boleh masuk. Di atas Masjid Qub ada satu bukit, ada satu batu yang tergantung, melekat dekat bukit. Dalam riwayat pandangan ulama sirah, itulah batu daripada bukit yang ditawarkan oleh baginda malaikat Jibal sallallahu alaihi Muhammad untuk menghampak ke atas geng-geng Saqif yang ingkar dan durhaka yang telah mencelakakan jasad Nabi. Sakit macam itulah tuan-tuan. Dah lah sedih isteri meninggal, tak habis lagi. Sedih pula pak menakan pula baru meninggal. Sakit tambah ku atas pula tuan-tuan. 3S. Sakit, sedih, sallallahu alaihi Muhammad, sayu. Ketika itulah pada malam kejadian tuan-tuan, ini baru masuk semasa. Tadi sebelum. Itulah peristiwa sebelum. Maka tahun itu disebut sebagai Amul Huzni. Tahun Nabi sedih, tahun Nabi sakit. Tuan-tuan dalam hidup kita ni, ada tak tuan-tuan dalam catatan rekod tuan-tuan hidup? Ada tak tahun yang tuan-tuan paling sedih? Tahun tu tahun yang paling lapar, tahun yang paling susah, tahun yang paling orang banyak meninggal. Kan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Ibu-ibu dan ayah-ayah mungkin pernah kena, sesekali mungkin pernah cerita dekat anak-anak. Sallallahu alaihi wasallam, sebelum apa berjaya ni dulu, mak dengan ayah ni, nak abang mai kata, kita mak anak-anak kena tahu, tahun bila yang mak ayah kita paling susah. Itulah kisah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah di Taif ni. Muslimin dan muslimat, akhirnya apa berlaku tuan-tuan ketika itu, muslimin dan muslimat, maka bila Nabi
diangkat dalam pada malam tu menitis tidurnya Nabi tuan-tuan, air mata menitis mengalir. Bukan sebab sakit darah tu, sebab tak ada apa. Bagi Nabi tak ada apalah darah tu. Tapi yang Nabi sedih tu tuan-tuan sebab apa? Sebab kaum Saqif, bangsa aku ni, dia menolak ajaran Allah. Yang hang tolak dakwah itu yang aku sedih, yang aku sakit kat situ tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita sedih bukan sebab anak tak bagi duit, bukan sebab tu. Tapi bila anak angkat suara dekat mak ayah, aku sedih bab tu. Hang tak bagi duit pun tak apalah, tapi kalau hang tinggi suara, aku sedih petang tu. Pak mak ayah kesedih kat situ. Sallallahu alaihi wasallam. Umpama macam tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, akhirnya bila diangkat, ketika itulah datangnya Jibril. Maka tuan-tuan, Isra wal Mi'raj adalah malam motivasi untuk Nabi. Sebab Nabi dah terluka dan tercedera. Nabi was injured so deep and so hard. Nabi cedera yang sangat dalam tuan-tuan. Bukan setakat jasad, tapi hati terluka. Muslimin dan muslimat, jasad manusia penuh dengan air. Tapi jika terluka, keluar darah. Betul? Jasad kita ni kan banyak air. Tapi kalau kita tusuk dan tercucuk, dia bukan keluar air, dia keluar darah. Tapi hati manusia penuh dengan air. Jika terluka hati itu, dia akan keluar air mata. Hati terluka, dia tak keluar darah, dia keluar air mata. Hati terguris, hati tergaris, hati tersentuh, menitis air mata. Ya Allah, Tubna ya Allah, Tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah. Semua tuan-tuan. Tubna ya Allah, kami bertaubat ya Allah, wa raja'na ya Allah, kami kembali ya Allah, wa nadimna ya Allah, kami kembali ya Allah. Tubna ya Allah, kami bertaubat ya Allah, wa raja'na ya Allah, kami kembali ya Allah. Tubna ya Allah, kami bertaubat ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya, wa nadimna ya Allah, ya Allah. Kami berduka, kami menangis kerana Nabi kami pernah berdarah untuk kami. Nabi jalan kaki jauh nak bawa Islam pada kami, sedangkan kami berkira untuk datang ke masjid walau rumah hanya sekaki. Ya Allah, umat-umat Gaza menjaga masjid dengan darah mereka, sedangkan kami tak pernah berdarah dan terluka untuk agama. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam itu tuan-tuan, dengan penuh air mata dan darah yang tak kering lagi, maka datanglah yakadul barqu yakhtafu absarahum. Maka ketika itu turunlah Jibril alaihissalam dengan membawa bekas air bejana daripada syurga, maka dibelah dan dibedah. Inilah riwayat mengatakan dalam ayat yang surah An-Najm yang saya bacakan tadi, malaikat Jibril mempernampakkan jasad dan wajahnya yang sebenar
Tuan-tuan, dalam hidup, Nabi pernah sempat tengok Nabi live ketika Iqra, ketika nuzul Quran. Pandangan yang kedua, kali pertama ketika Nabi dibelah dalam jagaan Suwaibah Halimah Sa'diyah. Yang kedua, ketika Isra wal Mi'raj, Nabi tengok live rupa jasad yang asal. Dalam kitab Babul Malaikah, tuan-tuan, Jibril ni sayap dia ada berapa? 300 kanan, 300 kiri. Setiap sayap ada jutaan lapisan dan warna. Buka satu sayap daripada 300, tuan-tuan, baru satu sayap Nabi pingsan. Tuan-tuan bayang, satu sayap daripada 300, baru sebelah malaikat, dan baru satu malaikat tertutup dunia dan Nabi pingsan sebab dahsyat dan cantik, besar sangat, azim, a'zam. Itu baru malaikat. Itulah jawapan kenapa kita tak boleh tengok Allah. Sebab apa? CPU RAM kita ni tak boleh. Allah buat manusia ni ada batas, ada had. Kita pun telefon, kereta, kan? Kapal terbang pun maksimum 8 jam. Dia tak boleh lebih 9 jam. Yang kapasiti minyak dia bukan boleh terbang 3 hari, 4 hari tanpa landing. Dia ada had. Kalau gagah juga, meletup. Manusia pun sama. Allah buat. Kita kan makhluk, bukan. Kita makhluk, bukan al-khaliq. Jadi kita ada batas. Kita ni fana sementara. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita bukan kekal, bukan baqa macam sifat Allah. Jadi ada had. So ada benda yang kita tak boleh tengok, tuan-tuan. Allah dah test. 70 orang Bani Israel nak minta tengok Allah. Faqulna najahrah. Sallallahu alaihi Muhammad dalam surah Al-Baqarah. Allah perdengarkan suara dia pingsan sampai mati. Baru dengar suara, tak tengok Allah wajah. Sebab tu jawab pada anak, bukan kita tak boleh tengok Allah. Bukan Allah tu tak wujud, tapi memang tak mampu. Allah dah test. Nabi pun pingsan kerana kita, tuan-tuan. So jawapan kenapa tak mampu melihat benda-benda ghaibiyat, benda-benda sam'iyat. Benda-benda ghaib ni tak boleh tengok. Memang tak mampu. Jasad kita Allah buat RAM dia, kapasitor, indikator, enjin kita ada had. Sallallahu alaihi Muhammad. Muslimin dan muslimat. Maka ketika itulah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, maka ketika itu Nabi ditidurkan, dikejutkan. Dalam tidur, hati Nabi dibersih, fikiran Nabi dijerneh. Dibuka dan dibelah dada Nabi. Dalam bekas air dicelup hati dan qalbu Nabi. Jasad Nabi, jantung Nabi dipecah, dibersih, dijerneh, dibasuh, dipolish, dicelup dalam bekas daripada syurga. Akhirnya dicantumkan semula di tapak bekas semayan hati Nabi. Maka bertanya Nabi, kenapa hatiku dibersih? Maka pelajarannya, tuan-tuan, nak jumpa Allah, hati must clean. Sebab tu kita semayang, bukan main-main nampak jadah Allahu Akbar, bukan. Nak semayang, nak solat, dia ada etika dan adab. Macam mana? Hampah jadah tu. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Sebelum solat istighfar, selepas solat kita pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Benda pertama yang kita buat adalah istighfar. Istighfar ni biasanya hanya untuk buat benda dosa, kan? Tapi solat bukan dosa. Pasal apa kena istighfar selepas sembahyang? Kenapa perlu istighfar lepas solat? So istighfar ni hanya untuk orang yang tersilap, terlupa, terdosa, terkhilaf. Istighfar. Ini solat pun istighfar. Bukan dosa solat itu, kan? Tapi kenapa Allah didik kita macam tu? Sebab dalam solat ada something yang mungkin kita tak khusyuk. Bacaan tak kena, tak sempurna pada fi'li, pada qawli, pada qalbi. Benda tu yang hang istighfar. Kalau benda baik pun hang kena istighfar, apatah lagi benda tak elok. Pelajaran yang tinggi, falsafah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah. Maka Nabi yang tak ada dosa pun, tuan-tuan, Nabi yang maksum pun dicuci hati nak jumpa Allah. Apatah lagi kita yang kompom berdosa setiap saat dan waktu, lagilah kena istighfar. Sebelum solat, istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tu point dia. Dan ketika itu, tuan-tuan, bila diangkat dan diperjalankan dari checkpoint ke checkpoint, maka Jibril teman Nabi, pertemanan, menjadi kawan, sahabat, teman, tak tinggal Nabi.
Nabi singgah solat, falisallu rakaatain. Pelajaran dia, hang pi mana pun kalau boleh tempat-tempat istimewa ni, sembahyang sunat. Sampai mana-mana masjid, solatul rakaain, sallu rakaatain. Sembahyang 2 rakaat, tahiyatul masjid. Jangan tinggal. Pi mana-mana tempat yang ada masjid. Masuk kampung ke, pi lawatan ke, holiday ke, cuti sekolah ke, honeymoon ke, nampak masjid, masuk ambil wuduk, solat 2 rakaat, ambil berkat dan syafaat asbab dari Isra wal Mi'raj. Qudwah yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nak mengikat muallaq fil masajid. Orang yang akan mendapat naungan arash, orang yang tak boleh tengok masjid, dia gaduh nak singgah dan dia mesti akan solat sunat, dan hujung tu bolehlah 2-3 ringgit dalam tabung masjid. Jadikan benda sebagai habit dan rutin kita. Nak abang tinggal pi mana pun masjid. Muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan tadi tuan-tuan, ketika Nabi dibawa menyusuri dan melalui menggunakan jasad, roh dan hati, Nabi naik semua. Tuan-tuan, dia lebih kurang ada tak kurang daripada 16 orang sahabat meriwayatkan. Sahabat kanan Abdullah ibnu Mas'ud, Huzaifah al-Yamani, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ali, Umar. 16 sahabat kanan Nabi meriwayatkan semua nak cerita tentang Isra wal Mi'raj. Sebab benda besar, bukan benda kecil. Nak abang benda ni benda mahal. Sikit tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Boleh kan? Dia bila orang ceramah ni, kalau tanda-tanda nak berhenti, dia ada tanda kan. Apa tanda nak kena berhenti ceramah? Apabila jemaah dan audien melihat tiga pintu. Tiga muka. Tiga muka. Yang pertama, dia mula tengok muka jam. Sat-sat tengok muka jam. Itu tanda pertama. Okey. So penceramah kena faham. Okey, tak lama dah tu. Yang kedua, dia tengok muka sebelah kawan dia. Bila mana habis? Tu, muka kawan nombor 2. Dan yang paling kasar, dia tengok muka pintu tu. Muka pintu. Okey. Sat-sat tengok pintu. Sat-sat tengok pintu. Itu tanda yang ketiga. Jadi penceramah kena faham lah. Jadi saya akan tengok mata tuan-tuan. Tuan-tuan tengok muka pintu je. Saya wabillahi taufiq tu. Boleh kan? Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ataupun nak bagi lama, kita boleh tak buka pintu? Buka siap-siap, jangan bagi ada muka kan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, sikit lagi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kata kalau nak menambah ni, nasi nak menambah kena berhenti tengah sedap tu. Jadi saya bukan berhenti tengah-tengah sedap tu, saya akan berhenti terus. Boleh kan? Boleh main pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita baru sampai semasa ni. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, semasa Nabi naik, Nabi singgah dari masjid ke masjid, singgah ke Palestin sembahyang jemaah, Nabi imam, Nabi muliakan masjid Baitul Maqdis, maka perintah solat, terus Nabi tinggalkan buruk, naik ke langit. Tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan Nabi ini merentasi perjalanan yang sangat hebat, yang kita boleh tengok perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang sangat agung, yang Allah sebut pada langit. Okey. Allah nak habaq mai kata, tadi saya kata perjalanan Isra wal Mi'raj yang pertama nak memadam episod kelukaan, kedukaan, kesedihan, kesakitan, kesayuan, kepiluan yang tak sat ni kena baling batu dengan isteri meninggal. Nak padam tu. Dalam arti kata lain kita panggil Isra wal Mi'raj adalah malam kita healing sampai pagi kita balik. Umpama malam healing. Allah menghilingkan Nabi sampai Nabi hilang terus ingatan kesakitan. Kan sebelum Isra kan sakit aduh, isteri meninggal, sakit aduh. Tapi bila naik tuan-tuan, macam itulah bila mak ayah pujuk anak. Atau bila anak kerja, anak ayah pujuk mak. Bawa pi umrah, bawa pi haji, bawa pi bercuti. Kan, bawa pi ayah, mak ataupun mak anak bawa ayah, dia akan kesakitan, kepayahan kita duk tanggung kita dengan duk bela kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dia akan hilang bila kita bawa mak ayah tempat yang dia suka, betul lagi umrah dan haji. Ya. Ataupun mak ayah bawa anak-anak, anak sakit kan, anak demam ke apa kan, keluar ubat, kita akan pujuk anak atau cucu dia bawa tempat yang dia suka. Hilang terus sakit tu. Macam pakcik-pakcik kan, orang Pompong ni, kalau isteri merajuk, di mana tempat yang pakcik bawa? Terus cakap, Ustaz, tempat yang paling healing lah konon. Makcik kalau merajuk sakit, kat mana yang tempat request kat pakcik bawa? Abang sakit perut. Apa yang tempat yang biasa makcik minta? Orang perempuan ni dua je kan cara pujuk. Yang pertama shopping. Okay, kedai mas macam tu kan. Botak rambut lelaki.
Bukan sekat botak rambut, dengan bulu-bulu pun botak. Jenuh setiap kali merajuk nak bawa kedai mai. Sampai tak ada bulu lah lelaki ni kira. Sebab apa? Bukan sekat rambut, bulu pun tak ada. Sebab nak pujuk bini. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, Abang Mai kata, isteri Nabi sakit ni, Allah healingkan Nabi sampai dibawa melihat syurga. Tuan-tuan, dalam hidup, dalam kitab Hayatus Sa'ad, dalam kitab Babul Anbiya, Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir mengatakan, ada beberapa orang Nabi, ada hanya beberapa orang Nabi sahaja yang pernah tengok syurga ketika sebelum wafat. Yang pertama Nabi Adam lah, confirm lah. Yang kedua Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Muhammad. 3 ni yang pernah melihat syurga sebelum mati. Bila Nabi naik ke langit, tuan-tuan, setiap pintu langit, Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ini nabi-nabi yang Allah pertemukan. Bermula Nabi Adam, Nabi Yahya, langit kedua dengan Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, langit keempat, Nabi Harun, langit kelima, langit keenam, Nabi Musa, langit ketujuh, the highest one, Nabi Ibrahim, yang merupakan tok nenek moyang Nabi, yang merupakan kita kata sallallahu alaihi Muhammad, yang merupakan ketua bagi punca bagi pemilik segala bangsa dunia, bermula pada zaman Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh. Setiap langit Jibril bawa, malaikat penjaga langit bertanya, man ma'ak. Dalam kitab disebut Kifayatul Muhtaj fil Isra wal Mi'raj, man ma'ak, siapa dengan engkau ni, boleh Jibril. Jibril kata, inilah lelaki paling soleh di atas muka bumi. Maka datang wajah Nabi Adam, Nabi Yahya, ahlan ila akhi soleh, selamat datang wahai lelaki yang paling soleh di muka bumi. Tengok tuan-tuan, panggilan Nabi dengan Nabi. Dalam riwayat, ketika Nabi sampai di langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa cium tangan Nabi Muhammad cium tangan Nabi Musa. Umpama macam, tuan-tuan tengok macam contoh macam Ustaz Abdul Samad jumpa dengan Ustaz Azhar Idrus. Dua-dua tok guru, tok ulama, dua-dua berebut nak cium tangan. Bila dua-dua berebut, pam, belagak kepala. Kita nak memuliakan tok guru ni nak memuliakan kita. Berebut, lelah pam, belagak. Jadi tuan-tuan, Nabi Musa sama-sama nak memuliakan. Sebab Nabi Musa kata apa? Ya Allah. Tuan-tuan, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ada persamaan. Umat paling ramai. Selepas umat Muhammad, kita paling ramai. Umat yang kedua paling ramai adalah umat Nabi Musa. Yang paling ketegak pun sama juga. Tahap kedegilan umat, dua, sama. Satu umat Muhammad dengan umat Nabi Musa. Paling ramai pun sama juga. Umat Muhammad, umat Bani Israel, Nabi Musa. Yahudi lah. Muslimin dan Muslimat rahmatullah. Ketika naik ke langit, Nabi mengadu, wahai Musa, aku di baling batu. Wahai Musa. Nabi bertemu pula dengan Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, aku di baling batu. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibrahim, aku di baling batu, aku dibuang, aku dipulau oleh penduduk-pendudukku. Tuan-tuan, bila sampai saya sebut tiga ni Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Apa jawab ketiga-tiga Nabi ni? Dalam bahasa mudah kan? Baling batu je pun dalam bahasa mudah. Nabi tak sebut macam tu. Maksudnya tuan-tuan, saya nak Abang Amai kata, seteruk-teruk Nabi bila naik ke langit, jumpa Nabi Musa, Nabi Yusuf kata apa? Aku ni, adik-beradik aku ni, buang aku dalam perigi dan aku diisytiharkan mati oleh adik-beradik aku. Nabi Yusuf kata. Betul ke? Lah aku ingatkan aku teruk dah. Rupanya Nabi Yusuf lagi teruk. Maka Nabi Muhammad rasa ringan dengan ujian dia. Sebab ada lagi Nabi yang lagi teruk. Pergi mengadukan Nabi Ibrahim, aku di baling batu, aku dibuang oleh penduduk kampung Saqif. Dalam ayat yang mudah, dibuang je pun. Aku ni dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim kata. Ya darkuni bardan wa salama, dalam surah Al-Anbiya. Muslimin dan Muslimat rahmatullah. Bila dengar ayat Nabi-Nabi lain cerita, lagi dahsyat tuan-tuan, Nabi Yahya digergaji. Hui. Sallallahu alaihi Muhammad. Di sebelah Nabi Yahya. Nabi Musa dimalukan kemaluan, diejek oleh kaum dia. Diingkar dan derhaka, ditinggal oleh Bani Israel Yahudi yang dibantu tak sah, dia tinggal, dia diejek Nabi Musa. Bila Nabi Muhammad dengar kata Nabi-Nabi ni lagi teruk,
Maka dia naik semangat terus. Lah rupanya aku ni tak ada apa, kecil sangat lah sekat di baling batu tu. Nabi meningkatkan, terangkat motivasi Nabi. Maka program Isra wal Mi'raj boleh kita sebut sebagai program motivasi perdana yang Allah buat untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengalami kedukaan dan kelukaan dalam siri dakwah di muka bumi. Naik ke langit, Nabi di upgrade, di charge iman dia. Muslimin dan muslimat. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan. Maka tu tak cerita lagi bab macam mana Nabi tengok bidadari yang menjaga pintu syurga, pintu langit, tuan-tuan. Tu bab tu cerita lain, panjang lah. Okey, saya ringkaskan. Turun tuan-tuan pada malam yang sama. Bila naik, jumpa bertemu Allah, dapat perintah solat, maka turun tuan-tuan. Bila turun tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, antara orang terawal mendengar kisah cerita Isra wal Mi'raj adalah Abu Jahal Al-Amru bin Hisham. Abu Jahal adalah orang pertama yang mendengar ceramah Isra wal Mi'raj. So tuan-tuan kena buat satu soalan teka-teki, siapakah orang pertama yang mendengar ceramah Isra wal Mi'raj? Adalah Abu Jahal. Dan siapakah penganjur pertama Isra wal Mi'raj, ceramah pertama di dunia Isra wal Mi'raj, tuan-tuan? Bila Nabi habaq mai kata Abu Jahal, Amr bin Hisham kata, aku berada di langit ni, di langit, aku dapat perintah solat. Pergi mana? Palestin. Abu Jahal dengar, apa? Palestin? Pergi satu malam, baru balik ni, baru sampai ni. Mengeljek dan mengolok. Okey, tak apa. Muhammad, ini cerita bagus ni. Okey, sat. Hang mesti nak cerita Isra wal Mi'raj kan ke umat kan? Okey, sat. Maka Abu Jahal mengumpulkan, wahai orang-orang Makkah, orang Makkah. Wahai penduduk Makkah. Muhammad ni ada cerita baru. Maka ketika itu tuan-tuan, umat Makkah digambarkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, dihimpun di tepi Jabal Abi Qubais, tepi dataran Masjid Nabawi, Masjid Haram hari ni. Abu Jahal panggil ramai orang Makkah, tak sabar ni. Sebab dengan niat dan harapan, bila Nabi Muhammad cerita tentang Isra wal Mi'raj naik ke langit, orang Mekah akan mengejek dan mengolok Nabi. Dia nak benda tu. Dia nak Nabi dimalukan, dihina, dijatuh karisma dan wibawa seorang Nabi. Itu. Maka sebab tu tuan-tuan, kita kata Abu Jahal adalah penganjur pertama, penganjur sulung ceramah perdana Isra wal Mi'raj di muka bumi adalah Abu Jahal. Bila Nabi cerita macam kita cerita ni lah, yang the real, versi Nabi yang real punya tuan-tuan, akhirnya umat Makkah Islam terpecah kepada tiga. Satu, wa tu'minu sallallahu alaihi Muhammad, wa tu'minu nabillah. Yang kedua, wa takfuru nabiba, wa tu'minu nabiba, wa takfuru nabiba. Yang pertama, sami'na wa ata'na. Dengar je Nabi cerita, ya, benar, kami yakin, kami percaya, betul, sahih. Ni sami'na wa ata'na, golongan pertama. Golongan yang kedua, wa tu'minu nabiba, wa takfuru nabiba. Dengar separuh, percaya separuh. 50-50. Yang ketiga, sami'na wa asayna. Dengar, terus. Apa benda ni pergi Palestin? Tuan-tuan, jaraknya hari ni 2,600 km. Jarak perjalanan memakan bulan lah. Kalau menaiki unta, logik akal mana boleh sampai semalam. Muslimin dan muslimat Allah. Bila Nabi cerita, ada golongan yang atas pagar, datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi disapak dan disokong dan dikuatkan. Abu Bakar lah bantu Nabi untuk memenang dan membenarkan hati orang yang 50-50 atas pagar. Akhirnya hak 50-50 ni mengikut benar apa yang Nabi sebut. Bahkan Abu Bakar kata, bukan setakat naik ke langit, naik ke mana pun aku percaya apa yang Nabi sebut. Akhirnya yang hak tengah atas pagar ni mengikut kembali, diselamatkan iman Nabi. Iman kepada amantu billah, amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi cerita tentang Isra wal Mi'raj, tuan-tuan, satu lagi Allah nak abang mai kata tuan-tuan, bila dibawa naik ke langit, rupanya tuan-tuan, Allah nak abang mai kata pelajaran dia, Allah nak suruh kita kaji dan mengaji cerita tentang cakrawala, petala, suria, apa lagi? Supernova, bintang-bintang kejora. Allah nak suruh kita kaji ilmu angkasa.
Jangan sampai Yahudi dan juga bangsa Rom, bangsa lain yang ambil alih. Sebab tu hari ni Yahudi kuasai dunia. Sebab apa? Satelit yang dia ada angkasa ni, majoriti Yahudi punya. Kenapa stesen NASA dekat atmosfera, dekat angkasa lepas, mana ada yang kita punya, tuan-tuan? Semua US, semua Yahudi. Padahal cerita Isra wal Mi'raj ni cerita kita. Kenapa tak ada stesen satelit kita punya? Sebab tu kita kalah. Kita dikalahkan oleh ilmu dan teknologi. Tuan-tuan, di dunia ni, Sallallahu Muhammad, ada 173 pemegang anugerah Nobel. Nobel, bukan Nobel. Nobel. Nobel ni, siapa yang paling cerdik ilmu ke PhD-annya. 173 PhD Yahudi. Umat Islam 4 orang. Pergi mana? Isra wal Mi'raj ni cerita kita. So, belajar tentang angkasa. Tuan-tuan, cakrawala, petala, surya, supernova. Itu bahasa Sanskrit, bukan bahasa Melayu. Allah suruh kita belajar, Nabi naik ke langit. Terokarlah, belajarlah teknologi. Contoh, macam kita tengok bintang, kejora. Dia bila berlaku letupan supernova dalam istilah sains, tuan-tuan, dia akan menghasilkan meteor. Meteor ni dia tak akan pecah ke langit, dia akan turun ke bumi. Bila turun ke bumi daripada supernova bintang ni, tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, maka dia akan menghasilkan satu logam. Dan logam itu akan tertanam di bumi, namanya ferrum. Dan supernova bintang paling banyak jatuh meteor ke bumi adalah jatuh ke negeri Tanah Melayu, menghasilkan ferrum, besi di Merbuk, Sungai Batu, Kedah, Darul Aman. Negeri Kedah, negeriku. Oh, nak abang tu. Keram. Patutnya malam ni kena ceramah kat stadium ni, no. Orang Kedah kena tahu ni. Ni ferrum besi yang duduk kat Sungai Batu Merbuk tu, dia datang dari supernova. Supernova datang daripada meteor. Meteor datang dari bintang. Bintang kejora. Kejora di angkasa. Bukan, besi ni bukan unsur mineral hasil bumi. Dia unsur langit. Tapi jatuh ke bumi. Dan Allah buat besi ni untuk menahan, menebat haba. Sebab tu, bumi boleh tahan panas. Sebab ada besi. Itu semua ilmu, tuan-tuan. Itu yang Allah suruh kita belajar bab tu. So, Isra wal Mi'raj. Hang kena explore. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi bila Yahudi yang take over, mereka lagi pandai. Sebab tu mereka kuasa dunia. Walah, mereka 13.5 juta je. Kita hak ramai ni, tak ada apa. Kalah sebab apa? Malah mengaji. Mana anak muda? Semua tengah study kan? Alhamdulillah. Anak muda tak main ni, dia tengah study sebenarnya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi saya kira, saya sampai situ je lah. Boleh 9.30 dah. Kan saya nak berhenti tengah mengejut kan, tengah sedap. Jadi saya berhenti terus, tuan-tuan. Jadi kesimpulan daripada tadi, daripada apa yang kita bincangkan, tuan-tuan, banyak benda lah. Sallallahu Alaihi Muhammad, ilmu, sains, teknologi, kepentingan, solat dan masjid. Kan, kesimpulan tak mahu sebut dah, sebab sebut awal dah tadi. So nak abang mai kata, ya Allah, betapa payahnya nak dapat semayang ni, nak senang ke? Kena berdarah, kena pecah kepala, kena berjalan kaki ke Taif. So mudah-mudahan lepas ni, kita menjadi manusia yang sangat alert dan sangat menjaga solat, jaga masjid. Sallallahu Alaihi Muhammad, sumbangkan jasa dan tenaga pada agama. Okay? Supaya esok boleh claim pada Allah. Dia Allah Azza wa Jal. Aku ada sumbangan pada agama. Tuan-tuan, sehebat-hebat kita lah, seteruk-teruk. Saya sebut pada saya lah. Ni ustaz-ustaz duk berdakwah semua ni kan. AJK masjid pun sama juga, sama kita. Kita jaga masjid, kita berdakwah. Tak pernah lah sampai pecah kepala, sakit, berdarah. Kita kata sampai berdarah. AJK masjid, jaga masjid, tak pernah lah sampai berdarah. Ada tak orang jaga masjid, contoh, nak pasang banner, elok pasang banner. Aduh! Kenapa pakcik? Ada orang balik batu. Kenapa pakcik tak elak? Macam mana saya nak elak? Ilmu itu elak pakcik tak belum ajar. Ada tak buat program masjid, jantung banner, kena orang balik batu? Tak sangat elok. Kan ada? Paling-paling orang tak mai, orang kata orang tak mai je orang. Kan orang boikot, orang tak mai. Tak ada lah sampai orang kena balik batu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi nak bagi tahu, kita dengan agama ni, kita dengan masjid, kita dengan urusan agama kita tak tahu mana pun. Jadi kita kena, Palestin dan Gaza belum menang kerana kita belum cukup tulus dan sempurna berjuang. Sikit sangat darah yang kita beri, tak ada darah pun kita ni. Kita bagi, nak kata titik peluh pun tak ada titik peluh no. Masjid pun ikon tak ada nak berpeluh. Bila masa kita berpeluh untuk agama, tuan-tuan? Bila kita pernah menitis air mata untuk agama? Tak ada. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ni pun menitik peluh ni sebab apa? Sebab lama tunggu ceramah.
Okay, jadi saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan, insya-Allah. Jadi saya rasa teruja dan saya rasa terhormat dan tersanjung dengan jemputan program malam ni. Saya suka lah, saya jatuh cinta masjid ni. Cantik dia punya board depan ni. Jom kita tengok Ustaz. Kita bagi pujian pada masjid. Boardnya yang cantik, harmoni. Sallallahu alaihi Muhammad. Sujud sesejuk mata. Yang PA system, saya PA system ni kekalkan Soundtech kan. Brand Soundtech. Okey, 15 inci. Kita sebut detail ni bab. Okey, jadi saya pergi masjid mana tahu, kemas juga. Dia pakai Yamaha 12 biji. Besar ni dalam masjid, dahsyat tak dahsyat. Jadi sebab saya dakwah ni tuan-tuan, saya sebut sikit nak masuk Ramadan ni kan, dia ada dua. Dakwah ada dua. Satu technical, satu spiritual. Spiritual inilah kuliah, ceramah, semayang, aktiviti pengimarahan, itu spiritual. Technical benda macam ni, aircon, kapet, pay system, itu technical. Dua-dua mesti power. Technical mesti menyokong spiritual. Sebab tu saya sering kali sebut, kenapa kita pergi umrah dan pergi haji, kenapa kita boleh menitiskan air mata. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Kita menitis air mata bila pergi Mekah. Sebab apa? Satu sebab suara dia. Yang kedua sebab PA system. Sallallahu alaihi wasallam. Costing bil elektrik dan maintenance PA system Masjidil Haram adalah 12.5 juta Saudi Riyal setiap bulan. Dan ditanggung sepenuhnya oleh Sultan Hassan Al-Bolkiah. Sebab tu dia nak pegang hati dan jiwa kita bergegar, bergoyang. Dengan kekuatan 127 sound engineer yang menjaga, 7,500 speaker dalam dan luar. Dan setiap speaker dia boleh mendengar dengan kekuatan dan jarak 7 km. Mau kita tak rasa bergegar jiwa kita. Tu saya kata, kita taklah sampai tu kan. Tapi nak abang kata, benda tu benda penting. Tak semua AJK yang faham, tak semua jemaah yang faham. Kadang bila kita sebut, apa Ustaz bazar duit apa semua kan. Janji bunyi sudahlah. Bila sebut janji bunyi ni, saya lemah tu je. Ada masjid yang dia tak tahu bab tu. Bila kita bagi cadangan, dia dengar. Maksudnya bagus. Tak tahu, tanya orang yang tahu. Yang buat kepala tahu. Saya orang tahu, kita tak tahu. Boleh tahu tu. Okey. Sekali lagi tahniah saya ucapkan, saya sangat teruja dan terhormat. Kita doakan semoga jawatan kuasa masjid ini akan terus cemerlang, gemilang dan terbilang di dunia dan di akhirat. Menjadi asbab masjid menjadi tumpuan dan juga kesukaan jemaah yang berada di sekitar seberang pumpung, seberang sungai, seberang laut dan seberang mana-mana sahaja. Okey, sekian dulu tuan-tuan. Terima kasih atas jemputan, ingatan dan ruang. Mudah-mudahan Allah manfaat untuk kita bersama. Salam Isra wal Mi'raj. Selamat menjaga solat, selamat menjaga masjid. Qul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل كريم. تكبير ولله الحمد.